Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami daripada kumpulan AA Cawangan Melaka pada pagi ini akan membentangkan tugasan yang beri. Kumpulan kami telah memilih tajuk politik dan kepimpinan dari sudut hubungan manusia dalam pentadbiran awam bagi menghadapi era IR 4.0 dan ledakan inovasi teknologi. Sebelum kita pergi jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, saya Nurliza binti Satawi, Nazrul Azim, Nurul Mawardah, Nurul Syafini dan Amizi. Seterusnya kita pergi kepada maksud kepimpinan. Apa yang anda tahu tentang kepimpinan? Kepimpinan di Malaysia ini seringkali dikaitkan atau difahamkan mengikut perlembagaan negara. Rakyat lebih jelas atau lebih faham bila kepimpinan ini dikaitkan dengan unsur tradisi, iaitu unsur isu raja berperlembagaan, agama Islam sebagai agama rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan hak-hak keistimewaan orang Melayu. So di sini juga kita akan pergi kepada maksud kuasa. Kuasa bermaksud kemampuan kita, kemampuan seseorang individu itu mempengaruhi individu yang lain untuk melakukan sesuatu tugasan ataupun perancangan yang diberikan, walaupun individu tersebut suka ataupun tidak suka, maka dia akan tertakluk kepada kuasa yang diperintah. Dalam berhadapan dengan era revolusi 4.0 ini, kepimpinan politik harus menjadi peranan utama dalam menentukan prestasi pembangunan negara. Kepimpinan yang berkesan adalah kebolehan untuk meningkatkan keupayaan pemerintahan yang diterajui serta kemampuan memastikan situasi politik stabil. Memastikan prestasi politik itu stabil serta memastikan dasar yang dirancang berjaya dilaksanakan dan mencetuskan transformasi dalam masyarakat dan negara Malaysia. Okey, baik. Seterusnya saya akan mengulas tentang latar belakang organisasi. Era revolusi industri 4.0 berkait secara langsung dengan bidang pendidikan. Anjakan paradigma perlu dilakukan supaya pendapat dan sepadan pemikiran tidak terus berada di tahap yang sama dan berada di takut yang lama. Ini menunjukkan pendidikan adalah tonggak kepada semua usaha untuk mengeluarkan pekerja mahir yang diperlukan pada masa yang akan datang. Di Malaysia, bidang pendidikan tidak lari dari kesan revolusi 4.0. Contoh, Kementerian Pendidikan Malaysia adalah sebuah agensi kerajaan yang wujud dengan tujuan pembangunan sistem pendidikan negara. Di samping itu, ia juga memberi pembelajaran kepada semua rakyat dan juga seterusnya mampu menyediakan sumber pekerja untuk keperluan negara pada masa akan datang. Kuasa organisasi dalam revolusi industri 4.0. Kita maklum bahawasanya organisasi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan ataupun hajat individu, kumpulan dan organisasi itu sendiri. Juga boleh dikatakan sebagai satu unit sosial yang mana manusia dalamnya sentiasa berhubung dan berkomunikasi sesama untuk menjalankan peranan untuk mencapai tujuan ataupun objektif organisasi tadi. Jadi bagaimanakah peranan ataupun impak yang boleh diberikan ataupun impak yang terkesan kepada sesebuah organisasi dalam mendepani revolusi industri 4.0 ini? Baik, dalam revolusi 4.0 ini, revolusi industri 4.0 ini, kita semua sedia maklum bahawasanya ia melibatkan satu peningkatan dari segi kemajuan dalam sosial, kehidupan sosial manusia tadi. Kalau sebelum ini lebih kepada teknologi komputer, namun dalam revolusi industri 4.0 ini, teknologi komputer tadi digabungkan dengan automasi dan juga manusia itu sendiri. Dan ini sudah tentu akan melibatkan peningkatan dari segi kos
dan juga peningkatan dari segi usaha yang perlu digemling untuk memenuhi ataupun untuk membenarkan organisasi tadi dapat bergerak dan berfungsi sejajar dengan kemajuan dalam revolusi industri 4.0 ini. Dan kalau kita melihat dari segi revolusi industri 4.0 bila diimplementkan dalam organisasi seperti pendidikan ini, pertamanya ia sudah tentu melibatkan satu bentuk keperluan untuk sebuah kementerian itu. Maksud dalam isu ini, kita memilih organisasi pendidikan, bermaksud kementerian pendidikan sudah tentu perlu meningkatkan pertama dari segi kemampuan. Maksudnya kemampuan organisasi itu sendiri untuk mempersiapkan keperluan-keperluan yang perlu untuk melaksanakan sistem pendidikan tadi dalam era revolusi industri 4.0 ini. Baik, seterusnya politik dalam pendidikan menerusi IR 4.0 pula. Dalam kehidupan dan pembentukan budaya organisasi, politik adalah satu perkara yang penting. Jika dalam ekonomi, wang dianggap sebagai satu pertukaran dan pengantara. Namun dalam organisasi, penghubung antara seseorang dengan pihak bawahan, atasan dan setara adalah pengantara dalam politik. Dengan perkataan lain, untuk mendapatkan suatu kehendak, proses politik dan mekanisme dijadikan sebagai alat pertukaran. Dalam organisasi, sekiranya ingin mencapai sebuah objektif dalam pimpinannya, seorang pemimpin ataupun pengurus hendaklah seorang yang peka tentang politik. Dalam konteks Malaysia pada hari ini, pendidikan adalah dalam medium formal dengan tertubuhnya institusi seperti sekolah, peranan guru dan peranan kerajaan dalam menyusun dan mentadbir sistem pendidikan di Malaysia. Sejajar dengan perkembangan revolusi industri 4.0, struktur pendidikan secara formal ini dilihat lebih tersusun dengan penyelarasan dan secara menyeluruh lah. Seperti contoh, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM komited untuk menzahirkan pemahaman sekolah menengah menerusi penubuhan program latihan khidmat negara PLKN, walau bagaimanapun bukan dengan terma pendidikan yang berkaitan dengan politik. Penubuhan PLKN dapat dilihat sebagai salah satu inisiatif untuk memperkasakan pendidikan kenegaraan menerusi modul-modul yang diperkenalkan dalam PLKN. Dalam konteks di Malaysia, isyarat terpenting yang menjadi tunjang kepada aturan politik yang kukuh adalah keberkesanan kepimpinan politik itu. Jika kepimpinan politik itu korup, lesu serta mempunyai daya yang lemah, maka kepimpinan tersebut tidak akan dianggap berjaya, berkembang serta diterima ramai. Dalam kepimpinan, kita boleh lihat terdapat dua perkara yang membezakan, iaitu kepimpinan adalah satu proses sosial dan kepimpinan yang dilihat dari segi kedudukan seseorang pemimpin. Kalau kita lihat dalam proses sosial, ia melibatkan tindakan yang diambil oleh individu atau kumpulan yang mendapat pengikut ramai. Kepimpinan itu boleh juga ditarifkan apabila semua pemimpin-pemimpin bekerjasama dalam mencapai sesuatu kejayaan. Pemimpin dan proses dalam kepimpinan sangat berperanan penting dalam menentukan kejayaan ataupun kemajuan masyarakat dan negara. Sebagai pemimpin, tindakan bijak dalam menyelesaikan masalah dan melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan penuh tanggungjawab. Jika sikap ini tiada, salah guna kuasa boleh berlaku. Manakala menerusi konsep kepimpinan dalam pendidikan, guru adalah pemimpin dalam memastikan kejayaan setiap pelajarnya. Guru juga sentiasa menjadi perhatian masyarakat. Menerusi pendidikan, negara mampu bersaing dengan negara-negara luar di era revolusi 4.0. Saya akan rungkaikan mengenai hubungan antara organisasi dengan teori yang bersesuaian. Sebagai contoh, apabila tenaga pengajar diberi pertukaran kepada sebuah tempat yang baru, mereka akan cuba menyesuaikan diri kerana persekitaran semestinya sudah berubah dan juga norma pembelajaran juga adalah sedikit berubah.
Ini menunjukkan bahawa apabila tenaga pengajar itu mempunyai komitmen dan komiten yang lebih tinggi, mereka akan cuba untuk memberi pendidikan yang terbaik kepada pelajar-pelajar untuk memberikan satu proses pembelajaran yang baik. Menurut Porter 1974, apabila seorang tenaga pengajar itu mempunyai satu komitmen yang sangat tinggi, mereka akan cuba berusaha untuk memberi yang terbaik untuk anak-anak muridnya. Begitu juga dengan Nazirah. Bukan itu sahaja, apabila organisasi memberi peluang kepada pengajar untuk menyesuaikan diri dan memberi corak pembelajaran tersendiri, maka pengajar akan berasa lebih selesa untuk berhubung dengan pelajar antara satu sama lain. Seterusnya, bakat dan kebolehan. Apabila pengajar mempunyai bakat tersendiri, mereka akan lebih bijak dalam membuat keputusan. Lebih-lebih lagi apabila organisasi memberi kepercayaan kepada mereka dalam membuat suatu keputusan. Ini membuatkan pengajar merasa mereka lebih dihargai. Menurut Nazirah, teori organisasi dapat mengawal sosial antara pekerja dan juga organisasi. Ini dapat dirungkaikan melalui teori komunikasi, teori komitmen organisasi Alan Meyer yang mempunyai 3 komponen utama, iaitu efektif, normatif, berterusan. Efektif adalah pengajar merasakan mereka terikat dengan organisasi tersebut, manakala normatif pula adalah pengajar merasakan mereka mempunyai kepercayaan dalam organisasi tersebut dalam menjalankan tugas. Dan komponen berterusan adalah pengajar berfikir apa yang akan terjadi di masa akan datang apabila mereka berhenti daripada bekerja. Okey. Apa yang dapat kita simpulkan daripada keseluruhan isi perbincangan kita pada kali ini? Bahawasanya kita dapat membayangkan bahawasanya dalam tempoh 10 tahun akan datang, corak ataupun bentuk pekerjaan mungkin tidak seperti yang kita bayangkan ataupun tidak seperti yang kita lihat pada hari ini. Dan daripada sebuah laporan yang disebut oleh Dell Technologies and Institute for the Future, McKinsey, mengatakan bahawasanya pada masa hadapan dijangkakan mesin automasi akan mengambil alih 800 juta pekerjaan. Namun dalam laporan itu juga menyebut bahawasanya walaupun keadaan begitu, akan terwujud 900 juta pekerjaan baru yang dibuka kepada rakyat seluruh dunia. Dan ini sudah tentu menuntut satu bentuk kemampuan manusia itu sendiri untuk beradaptasi dengan teknologi. Selain daripada itu, seorang profesor iaitu Gareth Morgan daripada York University mengatakan bahawasanya beliau memberikan metafora bahawasanya organisasi sebagai sebuah mesin, yang mana setiap organisasi itu menetapkan untuk sesuatu pekerjaan ataupun untuk mencapai objektif tadi memerlukan manusia tadi mencapai tahap-tahap ataupun memenuhi statistik yang telah ditetapkan. Bila revolusi industri 4.0 ini yang banyak menggunakan mesin, bermaksud mungkin kita boleh mengatakan bahawa lebih telus dari segi ukuran prestasi atau pemarkahan untuk seorang itu untuk dinaikkan pangkat contohnya. Dan bermaksud adalah kebaikan dan keburukan untuk setiap sesuatu itu tadi. Dan daripada keseluruhan untuk organisasi pendidikan, kita melihat mendepani cabaran untuk pelaksanaan revolusi industri 4.0 ini. Pertamanya ialah dari segi kemampuan rakyat ataupun pelajar-pelajar tadi untuk menerima dan juga dapat ikut serta bersama-sama dengan kecanggihan dan juga kemajuan teknologi tadi. Dan tidak hanya pelajar tetapi juga guru perlu melengkapkan diri. Dan selain daripada itu, oleh kerana kemajuan teknologi tadi sudah tentu menuntut satu aras berfikir yang tinggi, bermaksud mungkin daripada sudut Kementerian Pendidikan Malaysia perlu merubah ataupun membuat satu bentuk pindaan untuk silibus-silibus supaya ia lebih berdaya saing
dan sesuai untuk beradaptasi dengan evolusi industri 4.0 ini. Terima kasih.